Sekolah Agama dan Pusat Tahfiz yang mempunyai tanah di Saran untuk memohon projek rumah hijau bagi membolehkan silibus pertanian dimasukkan dalam pembelajaran harian. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, inisiatif ini bertujuan mendedahkan pelajar tahfiz kepada sektor pertanian moden. Selain memberi kemahiran tambahan kepada pelajar sekaligus menyumbang kepada keterjaminan makanan negeri. Kita yakin dengan adanya teknologi baru ini, mereka akan mendapat pendedahan secara pertanian moden. Greenhouse tu berdasarkan kepada keluasan tanah lah. Biasa dalam 3 hingga 500 ribu lah satu greenhouse. Beliau ditemui selepas melancarkan modul tahfiz pertanian dan diskusi kitab serta tahlil perdana di Kota Kinabalu. Modul menggabungkan ilmu agama dan kemahiran pertanian diperkenal 3 ma'ahad tahfiz, iaitu Ma'ahad Tahfiz Dato' Haji Mansur Sani Kota Belud, Pondok Darul Iman bin Sulok Membakut dan Ma'ahad Tahfiz Red Hill Ranau. Umat Islam di Saran terus menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Ia bagi membina masyarakat yang berakhlak, berintegriti dan seimbang antara keperluan dunia serta akhirat. Saranan ditegaskan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan sempena sambutan Nuzul Al-Quran. Beliau berkata peristiwa Nuzul Al-Quran bukan sekadar lipatan sejarah, sebaliknya detik agung turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad yang mengangkat manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya tauhid. Al-Quran bukan sahaja menjadi sumber petunjuk, malah membentuk cara berfikir, memperkukuh disiplin rohani serta menyusun nilai kehidupan yang harmoni dalam masyarakat. Peristiwa ini harus kita ingati kerana Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang paling agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi panduan kehidupan kita supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Nuzul Al-Quran perdana peringkat daerah Tawau di Masjid Al-Kausar Tawau. Majlis turut menghimpunkan 500 hufaz daripada 17 pusat tahfiz sekitar Tawau menerusi Perhimpunan Hufaz Perdana, sekaligus memartabat institusi tahfiz dan memperkukuh penghayatan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Golongan muda dilihat semakin aktif menyertai aktiviti keagamaan sepanjang bulan Ramadan, terutama dalam program tadarus Al-Quran. Malah ia ada dalam kalangan mereka khatam Al-Quran lebih awal. Saya percaya anak-anak muda dan saya pendekatan mereka kepada pembacaan Al-Quran tahap yang baik. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Nuzul Al-Quran dan Iftar di Masjid Dato' Haji Muhammad Dun Banir, Kampung Limbawang, Beaufort. Dato' Isnin turut menggalakkan golongan muda kekal memanfaat ilmu agama yang diperoleh untuk memperkukuh penghayatan terhadap Al-Quran. Sementara itu, Majlis Khatam Al-Quran terus menjadi wadah umat Islam meraihkan Nuzul Al-Quran. Ia sekaligus mengingatkan umat Islam tentang detik turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad yang menjadi panduan utama kehidupan melalui kitab suci Al-Quran. Yang di-Pertuan Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sabah, Otto Sibik berkata, penganjuran majlis seumpama menjadi platform masyarakat mendalami Al-Quran menerusi aktiviti tadarus sepanjang Ramadan. Menjadikan amalan membaca Al-Quran ini bukan sekadar dibuat hanya dalam bulan Ramadan, tetapi hanya dilakukan selepas bulan Ramadan, iaitu rutin seharian. Pada masa yang sama juga kita juga memberi pengiktirafan kepada semua pentadarus ataupun yang telah berserta sepanjang bulan Ramadan ini. Beliau ditemui RTM pada Majlis Khatam Al-Quran beramai-ramai dan Iftar Ramadan di Masjid At-Taqwa, Taman Merpati dan Raja Wali, Batu Tujuh, Sandakan. Kami sangat mengalu-alukan. Masjid ini milik semua umat Islam, bukan untuk masyarakat Taman Merpati dan Raja Wali saja, tapi semua umat Islam ada hak terhadap masjid kita ini.
Majlis menghimpunkan 100 peserta daripada beberapa pertubuhan termasuk MAPIM, Perkis, Pertubuhan Dakwatul Muslimah Sandakan dan Dewan Perniagaan Muslim Sabah. Sabah negeri pertama mengadaptasi model Pusat Autism Sabah PAUS sebagai pusat intervensi dan terapi khusus bagi kanak-kanak autism. Ketika ini, PAUS Tawau yang beroperasi di Sri Stella mempunyai 40 pelajar dalam satu kelas kerana memerlukan perhatian dan penjagaan lebih rapi. Dia bukan pusat jagaan, dia pusat autistik ni dia tempat anak-anak dihantar pergi ke belajar untuk menjalani terapi rawatan. Jadi macam kita hantar pergi sekolah, macam PPKI kan, dan mereka akan dia bagi terapi lah mengikut kesesuaian mereka. Ditemui dalam program More Bersama Media, Dato' Rina mempelawak NGO berminat membuka pusat autism untuk menghubungi PAUS dan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan panduan termasuk cadangan lokasi dan modul latihan sesuai. Ibu bapa turut diminta mengenal pasti tanda-tanda autism lebih awal untuk membolehkan intervensi dan terapi dilaksana secepatnya. Program Ziarah Ramadan Anjuran Pertubuhan Dusun Islam Sabah PDIS platform penting mempererat hubungan silaturahim dalam kalangan ahli serta masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Isteri Ketua Menteri yang juga penaung PDIS, Datin Seri Panglima Datuk Julius Salak berkata, konsep silaturahim PDIS bukan sahaja melibatkan ahli beragama Islam, malah turut melibatkan keluarga berbeza agama sekaligus menjadikan kepelbagaian sebagai kekuatan masyarakat di Sabah. Beliau berucap merasmikan program ini di Ma'ahad Tafiz Sulaimaniyah, Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Julia menyampaikan bantuan kepada pusat tafiz ini. Sementara itu, Pertubuhan Dusun Islam Sabah PDIS akan memberi tumpuan terhadap 3 aspek iaitu pendidikan, kejayaan dan ekonomi. Ia bagi memastikan setiap ahli mendapat sokongan berterusan sekaligus membantu meningkatkan taraf kehidupan. Presiden PDIS, Dato' Raisin Saidin berkata, pelbagai inisiatif dilaksana termasuk penganjuran bengkel serta seminar secara berkala. Membantu ahlinya dalam meningkatkan kesedaran tentang usaha meningkatkan pendidikan dan seterusnya kita juga berusaha untuk memastikan membantu ahli-ahli supaya dapat kita bantu dalam aspek ekonomi. Maksudnya ahli PDIS ini hendaklah mempunyai satu hasrat untuk melihat kekuatan ekonomi dalam kalangan ahli. Sejak ditubuhkan pada 2013, PDIS kini mempunyai kira-kira 2,000 ahli aktif di Sabah termasuk Labuan dan Semenanjung Malaysia. 170 kanak-kanak di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kawang berpeluang membuat persiapan Aidilfitri. Ia dilaksana menerusi program Jom Shopping Raya yang dianjurkan Pemuda Gagasan Rakyat Sabah Kawang. Membantu ibu bapa meringankan beban mereka menjelang perayaan Aidilfitri yang kita akan sambut tidak lama lagi. Sebab itu di pihak pemuda dan belawani khususnya di bahagian Kawang, kita sentiasa melaksanakan program ini saban tahun selain perayaan lain juga. Program sama telah dilaksana di hampir 12 kawasan Dun termasuk Sindumin, Bungawan, Kunak, Tungku dan Karambunai. Beliau ditemui RTM ketika program berlangsung di Putatan. Dia amat baiklah dapat membantu sedikit sebanyak dalam ekonomi keluarga. Ia sangat membantulah untuk mengurangkan beban ibu bapa kepada yang kurang berkemampuan. Terima kasih atas sumbangan untuk membantu ibu bapa lah untuk bagi sumbangan hari raya untuk anak-anak. Terima kasih sebab bagi dia peluang ni lah untuk beli barang hari raya. Happy lah kan sebab banyak sudah dia punya barang pun ini pun semua barang-barang yang dia maulah. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Dayang Fariza. Salam Malaysia Madani. Silakan.